Nak sebut. Rasulullah kata, man qala la ilaha illallah fi akhir umrihi dakhala al-jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir perjalanan hidup dia, dijamin tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak sebut la ilaha illallah ni senang ke susah? سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم. Sebut mulutnya mula menyebut, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalaulah aku diberi peluang kembali hidup di atas dunia, aku akan lakukan balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Sebutlah malaikat pada orang yang dah meninggal dunia ini, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan hidup kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut-mulut kamu saja yang menyebut yang kamu ingin kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampailah kamu dibangkitkan kembali di akhirat nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Guru kita yang berhormat Ustaz Hanif Ghazali, yang dihormati para alim ulama, para asatizah, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur yang Allah bagi pada kita ini. Nikmat untuk kita datang sekejap, duduk seketika untuk membicarakan perjalanan hidup kita ini. Paling-paling tidak, bila kita datang dalam majlis-majlis sebegini, Allah memberi dan membuka ruang untuk kita berfikir panjang terhadap kehidupan kita seharian yang kita lalui ini. Apabila kita duduk menung saja dalam hidup kita ini, kita kena fikir tentang mengenai kita mesti menjadi orang yang cerdik, orang yang digambarkan oleh Rasulullah, orang yang cerdik di kalangan umat manusia. Jangan kita jadi orang yang bodoh. Rasulullah dah pesan dah, bila kita jadi orang mukmin, jadilah orang mukmin yang cerdik. Bagaimana kita jadi orang mukmin yang cerdik dalam hidup kita ini? Ulama-ulama ajar dasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hidup sentiasa memikirkan perjalanan yang akan datang. Ini merupakan kecerdikan dalam hidup kita. Hidup kita jangan terperangkap dengan kehidupan kita di dunia, jangan. Tetapi biarlah kita hidup sentiasa kita fikir perjalanan masa yang akan datang nanti. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdik di kalangan kamu, orang yang sentiasa menyiapkan diri dia untuk kehidupan dia lepas pada mati nanti. Ini di antara orang cerdik. Orang cerdik ni bukan orang yang rumah besar. Orang cerdik ni bukan orang yang ada jawatan yang hebat. Orang cerdik ni bukan orang yang kita pandang dia, tengok pengaruh dia ramai. Orang cerdik di kalangan kita, orang yang hidup dia sentiasa dipikir macam mana dia dalam kubur malam pertama di barzakh. Macam mana saat mana dia rasa ular yang melingkar tubuh badan dia, lalu tubuh badan dia saat mana dia seorang dalam kubur. Cuba kita fikir satu suasana bila saat mana kita duduk saja, kita dalam kubur ini, lalu yang disebut dengan kala jengking yang merah-merah sebesar tapak tangan lalu depan mata kita. Cuba kita bayangkan macam mana kita nak padamkan ataupun kita nak tutup saat mana ulat-ulat yang mula keluar daripada tubuh badan kita.
kita nak bayangkan pada diri kita macam mana saat mana kita bangun di padang mahsyar. Senang je kita berjalan di padang mahsyar nanti. Cuba kita bayangkan dalam hidup kita ni, waktu mana melayangnya suratan amalan manusia nanti, boleh tak kita terangkat tangan kanan kita dan tangan kiri kita tak terangkat langsung, sehingga kan kita terima suratan amalan surat tangan kanan. Kalau kita boleh hidup fikir kita setiap hari begitu, ini tanda orang yang cerdik. Rasulullah sebut, di antara manusia yang paling cerdik inilah orangnya. Dia fikir macam mana dia nak melalui titian sirat nanti. Dia fikir macam mana dia nak boleh lepas titian sirat dan masuk dalam syurga Firdaus Allah. Semua ni sentiasa dibayangi pada diri kita. Sentiasa kita fikir macam mana diri aku ni. Bila kita boleh jadi demikian, itulah secerdik-cerdik manusia. Manakala orang bodoh, Rasulullah sebut, orang bodoh di kalangan kamu tahu tak siapa? Rasulullah sebut, manittaba'a hawahu, orang yang hidup dia melayan hawa nafsu dia. Dia hidup dalam keadaan dia layan dia angan-angan dia. Hujung daripada dia layan angan-angan dia tu, dia letak watamanna ala Allah, dia letak angan-angan dia kepada Allah. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Ada orang yang demikiankan, hidup dia macam tu. Hidup dia hanyut dia dalam hidup. Dia tak tahu dia nak ke mana, perjalanan hidup dia yang sebenar. Kehidupan kita ni, ramai orang kita ni hidup terperangkap dengan perangkap-perangkap dunia. Dia tak fikir tentang macam mana dia nak lalui perjalanan yang akan datang nanti. Orang tanya dia tak semayang ke? Dia jawab tak. Kamu orang Islam ke? Islam. Habis tu yang kamu tak semayang ni kenapa? Orang tanya pada dia. Aku penat, dia jawab. Habis tu kamu tak takut neraka ke? Yang kamu tak solat? Dia jawab, aku takut, dia sebut. Habis tu macam mana kamu nak jawab depan Allah nanti yang kamu tak solat? Dia pun jawab, aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat. Dia jawab demikian. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Hidup dalam keadaan melayan angan-angan, layan hawa nafsu. Orang mukmin, orang yang cerdik, orang yang mesti jadi cerdik. Macam mana kita jadi cerdik? Kita mula berfikir masa yang akan datang. Kita mula membayangkan suasana yang akan datang. Akan datang dalam hidup kita ni apa dia? Dalam hidup kita ni yang akan datang, yang akan datang ialah barzakh. Sekejap lagi kita akan sampai di alam tersebut. Alam yang kita kena sampai, dipanggil alam yang ketiga dalam perjalanan hidup. Sekarang baru kita hidup di alam kedua baru. Sebelum daripada ni kita pernah hidup di alam pertama. Alam pertama dipanggil alam kandungan ibu. Alam tersebut semua orang hidup alam tersebut. Saya yakin tak ada seorang pun di kalangan orang kawasan Tanjung Dawai ni dia sebut saya tak keluar daripada perut ibu, Ustaz. Habis mau keluar daripada mana? Saya keluar daripada buluh betung, Ustaz, dia jawab. Saya keluar daripada buah labu, Ustaz. Tak, kita tak sebut dah demikian. Yang kita sebut, kita pernah hidup di alam pertama, alam kandungan ibu. Sekarang kita hidup di alam kedua. Alam kedua dipanggil alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada atas dunia ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Lepas pada kita hidup di alam kedua ni, kita kena hidup lagi di alam yang ketiga. Alam ketiga dipanggil alam yang disebut dengan alam barzakh. Lepas pada kita hidup di alam barzakh, kita kena tanam dalam pemikiran kita, aku kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam keempat dipanggil alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik dan dihidupkan kembali. Bangun kita di padang mahsyar. Waktu mana bangun di padang mahsyar, masing-masing sibuk tanya, man ba'atsana mim marqadina. Siapa yang bangkitkan kita balik daripada tempat tidur kita semalam? Lalu kita dengar satu jawapan, hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul dahulu. Lepas pada kita hidup di alam yang keempat, kita kena hidup lagi di alam yang kelima.
Berakhir ke perjalanan hidup di alam mahsyar? Tak. Kita kena pergi satu lagi alam. Dia panggil alam sa'idun aw saqiyun. Alam syurga ataupun alam neraka. Bila sebut tentang syurga neraka, Allah sebut terus dalam Quran, khalidina fiha abada. Kekal kamu dalam syurga sampai bila-bila. Sebut tentang neraka, sama juga, khalidina fiha abada. Kamu kekal dalam neraka sampai bila-bila. Para hadirin sekalian, ada lagi ke alam lepas pada sebut? Tak ada dah. Pada diri kita ni berakhir dengan alam itu. Kita kekal dalam syurga dan kekal dalam neraka. Yang menyebabkan bila kita duduk menung seorang-seorang dalam perjalanan hidup kita ni, cuba para hadirin sekalian tanya dalam hidup para hadirin sekalian. Para hadirin sekalian turun pagi balik gelap, turun pagi balik sampai tengah malam. Para hadirin sekalian, hidup ni kejar apa sebenarnya? Kita tanya dalam hidup kita, nak apa dia dalam hidup kita ni? Yang kita ni beria sangat dalam hidup kita ni, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Hidup kita ni kita sedang mengejar apa? Kita nak apa dia dalam hidup sebenarnya? Yang menyebabkan kita ni kadang-kadang mengah. Ada di kalangan kita ni sampai tak semayang, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Ada di kalangan kita ni sampai tak tutup aurat. Ada di kalangan kita ni sampai buat maksiat. Hidup dalam keadaan mengejar apa sebenarnya? Dalam hidup kita ni, kita nak apa dia dalam hidup kita? Ada yang jawab, dia kata, ustaz, saya sebenarnya ustaz, saya turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Kadang-kadang tak jumpa keluarga, kadang-kadang tak sempat nak rehat pun tak ada dalam hidup. Kejar apa? Kita tanya. Saya kejar harta ustaz, disebut. Ni jawapan kebanyakan di kalangan kita. Ramai di kalangan kita ni sebut demikian. Saya nak harta ustaz, harta saya biar jadi banyak. Harta saya ni biar jadi banyak ustaz. Kita tanya balik, Allah lahirkan kita atas muka bumi ni, Allah jadikan kita hidup atas dunia ni, nak suruh banyak harta ke? Tanya sikit lagi dalam hidup kita. Bila kita harta banyak, kita jadi mulia ke di sisi Allah? Hidup ni jadi mulia bila harta benda banyak? Tak. Rasulullah datang, Rasulullah ajar, hidup ni tidak dimuliakan dengan harta. Hidup ni jangan ingat bila harta benda kamu jadi banyak, kamu jadi mulia dalam hidup kamu. Tak. Harta, mana-mana orang yang ada harta, dia kena ingat dia sedang diuji oleh Allah. Dalam hidup dia dengan ujian harta. Yang tak ada harta pun kena uji, yang ada harta pun kena uji. Rasulullah ajar terus, hidup ni jangan sibuk kejar harta, jangan. Siapa-siapa yang hidup atas dunia ni, jangan dia nampak harta menjadikan diri dia mulia. Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat, siapa-siapa yang jumpa dengan orang kaya, dia hormat orang kaya kerana kayanya orang tersebut. 2/3 agama dia sudah dileburkan di sisi Allah. Hancur lebur agama ni. Kamu jangan hormat orang kaya kerana kaya dia, jangan. Siapa-siapa yang jumpa orang kaya, jangan hormat orang kaya kerana kaya dia. Kerana yang kaya bukannya orang, yang kaya ialah Allah. Dalam hidup ini kena faham, yang memberikan kekayaan pada seorang bukannya manusia, yang bagi kekayaan pada dia ialah Allah. Allah yang tumpang bagi sekejap untuk diri dia. Kamu jangan rasa mulia dengan harta benda kamu. Kalaulah harta ni menjadi kemuliaan dalam hidup, sampai kita mengah cari harta benda dalam hidup, mana kaya kita di antara kita dengan Qarun? Qarun jauh lebih kaya daripada kita kan? Kaya tak kaya Qarun, yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun, bawa anak kunci je, bukan bawa harta lagi. Ulama-ulama sebut, kaya tak kaya Qarun, yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Yang bawa anak kunci je baru, bukan bawa harta lagi. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam 70 hasta. Naik lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi. Datang orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun je. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Hidup kita ni kita kerja apa dalam hidup kita?
Ayah-ayah, ibu-ibu cuba tanya jangan-jangan sekali. Isteri cuba tanya suami masing-masing. Abang turun daripada rumah, balik malam, turun daripada rumah, balik sampai kadang-kadang tak sempat sampai ke rumah. Abang kerja apa dalam hidup abang? Mesti jawab. Ada yang jawab, saya kerja harta. Kita kata Rasulullah ajar jangan kerja harta, kerana rezeki kita telah ditulis oleh Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit telah dijanjikan oleh Allah setiap rezeki kami. Allah dah tulis dah. Orang ni dapat ke tak dapat basah, dia panggil demikian. Dapat ke tak dapat bering, senang cerita. Orang ni dapat ke tak dapat projek itu, semua Allah dah tulis dah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Habis yang abang kerja apa dia dalam hidup? Ada yang jawab, saya tak kerja harta ustaz. Habis kamu kerja apa? Saya kerja tahta ustaz. Saya kerja kuasa dalam hidup. Orang kita ni penyakit juga ni. Penyakit berebut jawatan. Nak pada jawatan. Jawatan bukan besar sangat pun. Jawatan kecil je. Jawatan JKKKKKKK. Jawatan paling halus berebut juga. Nak berebut, rela dia nak pegang jawatan. Datang Rasulullah ajar, Allah tak muliakan kamu dengan jawatan. Hidup ni Allah tak muliakan kita dengan jawatan. Jawatan tidak memuliakan seseorang. Siapa-siapa yang pegang jawatan, dia sedang memegang satu tanggung yang kena jawab depan Allah nanti. Pegang je jawatan apa pun, kebanyakan manusia menyesal kecuali yang boleh tunaikan tanggungjawab dia. Tuan-tuan ingat ke tuan-tuan jadi mulia bila tuan-tuan dilantik menjadi ketua kampung? Pegang jawatan ketua kampung je. Ramai mana yang menyesal di hadapan Allah nanti. Menyesal jadi ketua kampung. Di depan Allah nanti Allah tanya terus. Dalam kamu ketua kampung kan? Ya, saya ketua kampung. Dalam kampung kamu berapa orang yang tak semayang? Dalam kampung kamu berapa orang yang tak tutup aurat? Dalam kampung kamu berapa orang yang berjudi? Berapa orang ni? Masing-masing kena jawab depan Allah. Tu baru jadi ketua kampung. Jadi AJK masjid kena tanya juga. Jadi AJK masjid, kamu jadi AJK masjid kan? Ya, saya AJK masjid. Kamu AJK masjid subuh pagi tadi datang tak? Tanya soalan demikian je. Penat terus. Kan ramai pula letak jawatan malam ni tak kena. Peganglah jawatan apa pun. Kebanyakan manusia menyesal kecuali orang boleh tunai tanggungjawab dia. Sebab tu jangan sembarangan nak pegang jawatan. Allah tak muliakan orang dengan jawatan. Kita jadi suami orang ni pun menyesal. Bayangkan jadi suami orang pun Allah cerita bagaimana menyesal di pada mahsyar Allah nanti. Jadi isteri orang pun menyesal, jadi anak orang pun menyesal. Allah cerita, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing melarikan diri. Tak nak mengaku. Jumpa adik-beradik tak nak mengaku adik-beradik. Jumpa dengan suami sebut ada suami. Kau jangan mengaku kau suami aku. Suami jumpa dengan isteri sebut, kau jangan mengaku kau isteri aku. Anak-anak melarikan diri daripada mak ayah. Lari semua lagi. Tak nak mengaku. Likulli imri'in minhum yawma izin sya'nu yughni. Hari masing-masing fikir macam mana nak suruh selamat diri masing-masing. Hidup ni kamu jangan kejar jawatan, jangan. Jawatan ni tak memuliakan kamu. Seboleh mungkin kamu jangan pegang jawatan. Kalau kamu terpaksa pegang, kamu tunai dengan tanggungjawab beragama. Jangan sampai peringkat bila kita pegang jawatan, tiba-tiba kita rasa megah dengan jawatan kita. Tak. Allah tak muliakan hidup dengan jawatan. Jawatan ni bukan laisa tashrifan, walakin taklifan. Jawatan ni bukan satu kemuliaan, tetapi satu tanggung yang kena jawab di hadapan Allah. Kalaulah jawatan ni menjadikan hidup kita mulia, mana besar jawatan kita dengan jawatan Fir'aun. Fir'aun yang jauh lebih besar jawatan ni. Sampai Allah rakamkan kata-kata Fir'aun waktu mana dia mengaku jadi Tuhan.
Fir'aun disebut, bila dia rasa hebat dalam hidup dia mengaku terus, ana rabbukumul a'la. Katanya Fir'aun, aku Tuhan yang paling agung. Waktu mana Fir'aun mengaku dia Tuhan, terkejut Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni pergi mengaku dia Tuhan. Aku sendiri pun tak mengaku dia Tuhan. Iblis sebut, aku sendiri pun sedar diri. Fir'aun ni kenapa dia mengaku dia Tuhan? Kerana dia tak pernah rasa sakit. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Fir'aun gaut tak ada gaut. Fir'aun, dalam hidup Fir'aun tak pernah bersin pun tak pernah. Dalam satu kitab sebut, Fir'aun tak pernah menguap pun tak pernah. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je, menguap terus tak kena gaya. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali ustaz. Nak lawan Fir'aun dia. Hidup kita ni, kita mengejar apa dalam hidup kita? Ada yang jawab, ustaz, saya harta tak kejar, tahta tak kejar. Habis kamu kejar apa? Saya kejar rupa ustaz. Saya kejar rupa. Ni pun ada juga ni penyakit ni. Penyakit nak jadi cantik sepanjang masa. Orang kita kan sampai terlampau obses dengan kecantikan. Nak jadi cantik, rela makan pil anti penuaan. Tua juga dia. Pakai lotion anti kedutan, kedut juga dia. Tak nak jadi tua tak nak. Sibuk dengan alat kosmetik. Terperangkap dengan kata-kata tokai-tokai kosmetik. Orang kita ni kan ramai mana. Cuba kita tengok tokai-tokai kosmetik, kaya-kaya semua. Tokai-tokai kosmetik ni ajar pada masyarakat, serlahkan kecantikan kamu, tunjukkan wajah kamu yang sebenar. Konon-kononnya demikian. Tunjuk ni, tokai kosmetik tu pun tak cantik-cantik pun dia. Tapi nak sebutnya kita ni terperangkap. Orang kita sibuk nak memutihkan muka, perempuan sibuk nak memutihkan muka. Muka putih lengan hitam legam dia panggil. Yang lelaki sibuk nak berbadan sadu. Orang lelaki sibuk nak berbadan sadu. Sadu ni tahu makna apa dia? Sasa bodoh dia panggil demikian. Ni sadu dia senang kata. Nak badan kental, badan tegak. Nak suruh badan kental ni, rela tak makan nasi, makan telur 21 biji sehari. Rela tak datang sembahyang maghrib, pergi gym, main badan ni. Nak suruh nampak berketul-ketul badan. Rela dia tak tidur malam. Pukul 12 tengah malam main futsal lagi. Pukul 1 pagi main bola lagi. Kamu nak bangun subuh pukul berapa anak muda? Kamu pergi main bola pukul 1, pukul 2 pagi. Kamu nak bangun pukul berapa dalam hidup kamu? Nak bangun tahajud pukul berapa dalam hidup kamu? Bila badan kamu dah berketul-ketul, badan kamu dah mula sasa ni, untuk apa badan kamu? Bila badan kamu dah kental lah, nampak keras, tegak dah badan kamu, untuk apa? Kita tanya, untuk apa wahai anak muda? Bila kalian dah badan kalian dah nampak kemas, tegak, untuk apa kalian jadi demikian? Dia jawab, untuk pakai seluar dalam, naik pentas ustaz dia sebut. Nak tunjuk body dalam hidup dia. Tak ada nilai. Tak ada nilai. Datang Rasulullah sebut, hidup ini jangan kejar harta. Hidup ni jangan kejar tahta. Hidup ni jangan kejar kuasa dalam hidup. Jangan kejar rupa. Habis hidup ni kejar apa? Hidup ni mengejar syurga. Kejar syurga dalam hidup. Kalian jangan berhenti selagi mana tak dapat jumpa syurga. Hidup ni jangan sibuk mengejar yang lain, sibuk mengejar syurga. Mengejar syurga ni menjadi dambaan dalam kehidupan setiap di kalangan kita. Kejar syurga. Kalau tak kejar syurga, memang ramai di kalangan kita terlepas. Siapa yang sebut terlepas syurga? Allah yang sebut. Allah sebut ramai di kalangan kita ni, bila dia hidup dia mengejar selain daripada yang disebut dengan syurga. Bila dia mati, tergamam dia, tengok-tengok tak nampak syurga. Na'udzubillah min dzalik. Untuk apa tuan-tuan? Rumah tuan-tuan besar, kereta tuan-tuan mewah, pangkat tuan-tuan hebat. Bila tuan-tuan mati, masuk kubur, masuk neraka terus dalam hidup kita. Untuk apa kita hidup demikian?
Tuan-tuan rasa bangga ke dalam hidup tuan-tuan? Anak-anak semua masuk universiti. Tanah kita bereka-eka, tanah kita, harta benda kita banyak. Bila masuk kubur, masuk neraka terus. Tak ada manfaat langsung. Hidup ni, biar kita ni tak ada di dunia pun tak mengapalah. Maksudnya harta benda tak ada, tak mengapalah dalam hidup kita. Tapi bila kita masuk kubur, kubur kita menjadi taman pada taman-taman syurga. Jangan sampai peringkat bila kita masuk kubur, tiba-tiba kubur kita menjadi kawah pada kawah-kawah neraka. Dah ramai dah orang sebelum daripada ni yang masuk dalam kubur. Bila masuk dalam kubur, tiba-tiba menyesal. Sekarang kita tak menyesal lagi sebab kita tak mati lagi. Cuba try mati nanti. Cuba kita dalam hidup kita ni, kita mula mati je, menyesal terus. Dalam hidup kita ni, PL yang kita akan rasa depan kita dalam hidup kita ni apa? Satu benda je PL yang akan berlaku. Apa dia? Menyesal. Sekarang tak menyesal lagi sebab kita tak mati lagi. Bila kita mula menyesal, Allah rakam dalam Quran cerita tentang mengenai penyesalan dalam hidup. Bila tengok malaikat maut mula berdiri depan mata kita, bila hijab mata kita mula dibuka, saat mana tangan kita mula tak tergerak, kaki kita tak boleh melangkah, saat mana mulut tak ada lagi kata-kata yang boleh keluar, tiba-tiba malaikat mula berdiri depan muka kita. Malaikat sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar tu, mulut sebut terus. Allah sebut ni, perangai manusia ni sebut terus pada malaikat. Ni kebanyakan mulut orang yang dekat nak mati, dia sebut pada malaikat. Dia kata apa dia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, tangguh sekejap malaikat, jangan bagi mati lagi malaikat. Boleh tak malaikat? Sekejap je malaikat, sekejap. Jangan bagi mati lagi. Kenapa jangan bagi mati? Fa as-saddaqa. Sekarang juga aku nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga aku nak menjadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab terus, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa manusia ni bila sampai ajal padanya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu perangai apa yang kamu akan ulang kalau ditangguh kematian dalam kehidupan kamu. Inilah kali yang pertama yang menyesal. Menyesal yang tak sudah. Bila menyesal saja, kita rasa menyesal tu, minta dengan malaikat, malaikat jangan bagi mati lagi malaikat. Malaikat kata tak ada dah. Sekarang dah tiba masa dia. Malaikat masuk terus. Bila malaikat masuk ni, sambil masuk tu malaikat ulang terus ayat Al-Quran. Malaikat umum terus, waja'at sakratul mauti bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang seringkali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Hidup atas dunia ni lagi daripada apa? Lagi daripada SPRM? Tak. Lagi daripada apa? Lagi daripada HDN? Tak juga. Lagi daripada apa? Lagi daripada mati ya. Sepanjang kita hidup ni, lagi supaya jangan sempat dicekup oleh malaikat maut dia. Tuan-tuan, hidup ni semua orang kita ni lagi daripada mati. Bina rumah besar, orang tanya kenapa rumah besar, kereta mewah, supaya malaikat maut tak sempat masuk. Orang kita kan demikian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, Allah sebut ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana pun kamu berada dalam benteng yang kebal, macam mana pun yudrikumul maut, kamu akan direntak oleh malaikat maut. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu dalam tembok yang tebal, yang besar macam mana sekalipun. Lagi daripada apa? Lagi daripada mati je. Tanya orang jogging tiap-tiap pagi tu kan, yang jogging tiap-tiap pagi tu, kita tanya dia, kamu jogging pagi ni lagi daripada apa? Dia mesti jawab, lagi daripada malaikat maut. Dia jawab demikian. Tanya orang yang makan ubat setiap pagi tu kan, segenggam ubat setiap hari tu, secekak ubat ni, kita tanya kenapa banyak sangat makan ubat, dia akan jawab, biar lama mati sikit ustaz. Dia jawab
hidup ni, bila kita hidup ni kita lari daripada mati. Yang kamu lari tu sekarang dah sampai, kata malaikat maut. Bila masuk je, masuk malaikat tu terus ke hujung kaki. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan pergi masjid, tuan-tuan pergi dengar kuliah cerita tentang Isa sakaratul maut. Masa ni masa yang paling penting dalam hidup. Tak adalah masa yang paling penting dalam hidup kecuali masa sakarat. Sakarat ni masa penentuan, sama ada kita ahli syurga ataupun kita ahli neraka. Kalau orang tanya masa yang penting dalam hidup ni bila, jangan jawab masa bersunat gitu. Orang tanya bila masa yang penting dalam hidup, masa kahwin. Tak, kita jawab tak. Bila masa penting dalam hidup, masa terima scroll ijazah. Tak juga. Masa yang paling penting dalam hidup bila? Masa sakarat. Satu saya sebut banyak kali, di mana-mana pun saya sebut. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalian jangan ada di kalangan kita orang tanya, sekarang kerja apa? Kita jangan jawab, saya tak ada kerja apa-apa dah. Jangan jawab. Orang tanya kita, sekarang kerja apa? Kerja kat mana? Kita menjawab, kerja RTM. RTM je, rehat tunggu mati dia panggil macam. Jangan jawab demikian. Orang tanya kita, kerja ke sekarang? Ya, kerja. Kerja apa? Kerja bersiap untuk menghadapi saat sakaratul maut. Dalam hidup ni, jangan sedetik pun kita melalaikan diri kita untuk menyiapkan diri kita saat mana kitanya melalui sakarat. Kerana masa sakarat ni, ramai di kalangan kita menjadi galau, menjadi hilang punca dalam hidup ni. Bila kena sakarat je, start daripada kena je, zup kena sakarat je, Rasulullah sebut inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kami. Bila kamu kena sakarat, Rasulullah kata kamu tak boleh kawal diri kamu. Tak boleh kawal diri kamu, kecuali orang yang ada kekuatan agama. Orang yang ada kekuatan agama, bila kena sakarat, dia tahu aku ni nak meninggal dunia ni, aku ni dah sampai masa ni. Mulut dia tak terhenti sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Orang yang tak ada agama, bila kena sakarat, melilau tu badan dia. Syaitan pula pujuk dia, kena tarik hujung kaki ni, sakit, seluruh tubuh badan rasa sakit. Imam Ghazali kata tak ada tempat yang tak rasa sakit. Pegang di rambut rasa sakit. Pegang di telinga rasa sakit. Kuku kita ni sakit, ngeri yang amat sangat. Ngilu ni tak boleh nak cerita. Mengetak bibir tu mengetak. Sakit ni sampai terinsert lidah kita ni masuk ke dalam. Kena sakarat tu, tak ada dah pada kita tersebut. Sakit ni sampai tak tergerak tangan. Bila tanya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang duri, melekat di pohon yang duri, digentak turun ke bawah. Sakit tak boleh nak cerita. Sampai bila tanya Rasulullah, macam mana sakit saat itu Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan tengkuk kamu dicincang dengan 300 libasan mata pedang. Bila tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat mana sakaratul maut ya Rasulullah? Rasulullah kata, tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Saat mana dia melahirkan zuriat, dia meneran nak keluar zuriat tu, tersembuh najis-najis yang keluar daripada punggung dia ni. Dalam keadaan yang tersembuh tersebut, keluar najis daripada punggung dia ni sendiri, gambaran bagaimana keadaan yang berlaku pada diri dia ni, sakit yang amat sangat. Itu baru satu juzuk Rasulullah sebut daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Nak sebut ni gambaran sakit Allah saja yang tahu. Di saat mana kena sakaratul maut. Tanya pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata pada dia, waktu mana aku tengok Rasulullah kena sakarat, tangan Rasulullah tu bergerak, cari bekas air. Waktu mana cari bekas air tu, katanya Aisyah, aku ambil bekas air, aku letak dekat tangan Rasulullah. Rasulullah celup tangan Rasulullah dalam bekas tersebut. Rasulullah ambil balik, Rasulullah sapu muka Rasulullah. Sambil Rasulullah sapu, Rasulullah sebut, Allahumma a'inni ala sakaratil maut.
Ya Allah, bantulah saya dalam saya menghadapi sakaratul maut ni ya Allah. Sakit yang amat sangat. Aisyah radhiyallahu anha kata, aku bila aku tengok Rasulullah kena sakarat, aku tak bayangkan aku lebih ringan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena tarik tu daripada hujung kaki, tarik naik sampai ke lutut, daripada lutut naik sampai ke pusat. Dalam keadaan sampai ke pusat tu syaitan pujuk. Syaitan sebut, jangan taubat lagi ya, jangan taubat lagi, tak mati lagi ni, katanya syaitan. Ni baru sampai di pusat baru. Kamu rasa sekarang kan sejuk di pusat kita, tengah-tengah sejuk tu dia turun, roh kita diturun sikit demi sedikit, turun sikit demi sedikit. Tengah-tengah turun tersebut, roh kita turun, roh kita di sini. Syaitan sebut, aku dah katakan tak mati lagi, tak mati lagi. Dia sedang turun. Tiba-tiba masuk kumpulan yang 3 malaikat maut, letak daripada bawah ni, letak zup naik sampai ke halqum terus. Bila sampai di halqum, bau perasan Allah mati, kita sebut Allah mati tu, mulut sebut terus di waktu tersebut. Masing-masing Allah rakam mulut-mulut manusia disebut, qala inni tubtul an, sekarang juga aku taubat ya Allah, disebut sekarang juga aku taubat ya Allah. Malaikat turun terus, malaikat sebut, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat orang yang roh dia sampai di halqum, waktu mana dia hidup dalam keadaan berbuat benda yang jahat, tiba-tiba sampai di halqum, mulut dia sebut, sekarang saya taubat ya Allah. Bila sebut saja begitu, naik terus roh ni, zup naik ni sampai melalui mata kita, masuk dalam bekas yang warna putih ataupun hitam, naik terus menghadap depan Allah. Bila naik menghadap depan Allah, Allah sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin, ataupun Allah sebut, tentukan dia dalam neraka Sijjin, na'udzubillah min dzalik. Lalu turun terus roh ni, berdiri di hujung kepala masing-masing, melihat siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita rasa saat mana butang baju kita dibuka, kita rasa saat mana orang usung jenazah kita, kita rasa saat mana dibawa jenazah kita menghadap sampai ke masjid untuk disolatkan. Kita boleh bilang berapa orang yang datang nak semayang jenazah kita. Kita rasa saat mana orang usung jenazah kita sampai ke kubur. Bila sampai saja ke kubur, kita nampak di hujung kaki kita berdiri 2 orang malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan, memulakan perjalanan hidup di alam yang 3 yang disebut dengan alam barzakh. Kejap je perjalanan hidup. Orang angkat je jenazah kita ni kan, angkat je jenazah kita tu, nak turun dalam kubur tu. Bila nak turun dalam kubur tu, angkat saja nak turun tu, kena terus ping terus. Kali yang pertama akan dirasai oleh setiap di kalangan kita yang disebut dengan himpitan kubur. Himpitan kubur ya, himpitan kubur ni Rasulullah sebut, tak ada seorang pun di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Kalau ada seorang di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Rasulullah sebut Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Sa'ad bin Mu'az, himpitan kubur dipanggil ad-darar. Tuan-tuan datang ke masjid, tuan-tuan dengar kuliah, dengar ceramah tentang ad-darar, himpitan kubur. Bukan azab kubur, himpitan kubur. Himpitan kubur ni bila jenazah kita diangkat nak diturun ke bawah, masa tu berlaku himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah. Sa'ad bin Mu'az, waktu mana Sa'ad bin Mu'az diiringi jenazah dia sampai ke kubur tu, diiringi seramai 70,000 para malaikat Allah. Tapi waktu mana turun saja jenazah Sa'ad bin Mu'az, nak diturun ke dalam kubur tu, Rasulullah kata, aku dipeliharkan oleh Allah, Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur. Sekali kena ping, sekali tersebut menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu kemudian kembang balik jenazah dia, kembang balik. Sahabat tanya Rasulullah, kenapa Rasulullah Sa'ad bin Mu'az kena dengan himpitan kubur? Rasulullah jawab, Sa'ad bin Mu'az tak bersih air kencingnya. Kencingnya tak bersih. Bila tanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, dengar tak cerita tentang Sa'ad bin Mu'az?
keluarga Sa'ad bin Mu'az jawab, ya kami dengar Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur. Macam mana? Sebab apa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur? Lalu keluarga Sa'ad bin Mu'az jawab, kerana tak bersih air kencing. Air kencingnya tak bersih. Bila tak bersih air kencing, sahabat-sahabat tanya lagi, apa maksud tak bersih air kencing? Tak bersih air kencing Sa'ad bin Mu'az ni macam mana? Keluarga Sa'ad bin Mu'az jawab, boleh jadi saat mana Sa'ad bin Mu'az dia pulang daripada permusafiran sekali, dia kencing sambil berdiri. Dia kencing sambil berdiri tu yang menyebabkan, kerana kencing sambil berdiri itulah yang menyebabkan dia kena himpitan kubur. Allahu Akbar. Sekali je. Kita ni berapa kali dah kencing sambil berdiri? Tu kencing sambil berdiri, yang kena kencing, yang kena kencing. Yang kena kencing, hancing yang tak habis-habis lagi. Nak gambarkan tentang bagaimana himpitan kubur. Turun je jenazah ni, letak je jenazah, hadap muka ke kiblat dia. Hadap muka ke kiblat dia. Bau terus tanah depan muka ni. Bila bau tanah depan muka ni, dengar suara bawah telinga ni. Bawah telinga ni dengar terus. Selamat datang wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Bila dengar je begitu tu, dengar yang ni terus di waktu ni kita je bila tutup saja lihat lahap kita ni, bunyi tanah-tanah yang turun. Tanah-tanah yang turun. Kemudian bunyi duk 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 duk. Orang kemaskan tanah kita ni sampai pagar lutut je. Sampai pagar lutut. Tiba-tiba nampak terus di depan muka kita ni dua orang malaikat muka dan nakir, warna hitam kebiru-biruan, masing-masing mula sebut. Tiba-tiba mulut manusia ni mula sebut terus, qala rabbirji'un, Tuhanku bagilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia ya Allah. Kenapa nak hidup balik? Dia jawab balik, la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku akan buat balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Mereka jawab terus. Kalla, jangan harap kamu boleh hidup. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut yang kamu nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, saya nak sebut yang ni je sebenarnya malam ni. Kenapa kita nak hidup balik? Sekarang kan kita sedang hidup kan? Kenapa kita nak tunggu dalam kubur baru kita nak sebut pada malaikat nak hidup balik? Kenapa? Dalam hidup kita, sedangkan orang mukmin bila mula saja ditanya ma rabbuka, tanya ma rabbuka tu, mulut dia jawab terus Allahu Rabbi. Wa ma nabiyuka, siapa nabi kamu? Dia jawab terus Muhammad Nabi. Jawab. Kubur ni lapang kubur. Kubur ni menjadi luas, seluas mana? 70 hasta. Mereka ambil roh kita ni, mereka pun bawa terus hadap depan pintu syurga, kemudian bawa balik roh kita ni masuk dalam tuadan kita ni. Heret jenazah kita ni sandar di dinding kubur. Bila sandar di dinding kubur tu, melurut kain kapan turun kain kapan ni, kapah-kapah ni jatuh. Bila tengok saja begitu, kita pun perasan Allah mati dah aku, kita sebut dalam kubur dah aku. Kemudian mereka tanya, hamba Allah suruh tanya kamu, nak hidup balik tak? Allah tanya, kamu nak hidup balik tak? Tak ada seorang pun orang mukmin jawab dia nak hidup balik, kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid jawab, ya, saya nak hidup balik. Orang mukmin semua jawab, tak nak. Kenapa tak nak hidup balik? Nampak dah tempat dalam syurga. Bila tanya, kenapa tak nak hidup balik? Sakit sakaratul maut tu terbawa sampai ke dalam kubur ni. Sakit sungguh, tak nak dah hidup. Habis tu orang mati syahid kata nak hidup. Kenapa tak nak hidup balik? Kami tak sakit mati. Bila mati tak sakit. Habis kumpulan ni kenapa jawab nak hidup balik ni? Ada orang Islam, dia mati kemudian dia sebut dia nak hidup balik. Sedangkan dalam hadis Rasulullah sebut orang mukmin bila masuk dalam kubur dia tak nak dah hidup kembali. Yang ni nak hidup balik ni kenapa? Rupa-rupanya tak bersiap untuk nak menghadap di hadapan Allah.
malam ni saya nak minta ayah-ayah, ibu-ibu bersiap terhadap 3 perkara je. 3 perkara je. Sebelum kita masuk kubur ni, tolong jaga 3 perkara ni. Yang pertama apa? Yang pertama, tolong bersiap menambahkan keyakinan hidup dengan Islam. Jangan tergoncang keyakinan hidup kita dengan Islam. Yang pertama dalam hidup, jangan tergoyang hidup dengan Islam. Lagi lama kita hidup, lagi kuat kita dengan Islam. Lagi lama kita hidup, lagi yakin dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar seorang muslim. Kenapa ayat ni Allah sebut demikian? Jawabnya, kerana ramai orang kita lagi lama hidup, lagi longgar dia dengan Islam. Lagi lama hidup, lagi dia berlepas dengan Islam. Dia berlepas dengan Islam ni jadi bahaya dalam hidup. Tak yakin dengan Islam. Orang kita ni, tuan-tuan ni yakin ke dengan Islam? Ramai di kalangan kita tak yakin dengan Islam. Tak yakin pun dengan Islam. Kalau kita yakin, mana mungkin orang kita tolak Islam? Jangan kita rosak keyakinan kita. Biar kita semakin yakin dengan Islam. Orang kita tak yakin dengan Islam ni kat mana? Dalam ekonomi, dia tak yakin ekonomi Islam. Ekonomi Islam dia tak yakin. Pergi ke bank, dia tanya pegawai bank. Pegawai bank tanya dia, nak buat loan cara Islamik ke nak buat loan cara konvensional? Dia pun tanya balik pegawai bank, mana yang untung? Dia tanya, mana yang untung? Pegawai bank bagi tahu dah, ni cara Islamik, ni cara konvensional. Dalam hidup dia tak yakin dengan Islam. Orang kita ni, kita tanya dia, tak hantar anak menghafal Quran ke? Tak hantar anak sekolah agama ke? Dia jawab balik, ada masa depan ke? Dia tanya. Ni tanya balik. Orang kita tak yakin nak hantar anak ke sekolah agama. Tanya di kalangan kita, tak daftar anak sekolah agama. Di Kuala Lumpur, sahabat saya tegur dia. Tegur seorang hamba Allah depan saya. Ditanya dia, tak hantar anak menghafal Quran ke? Dia jawab balik, ustaz nak suruh anak saya mati terbakar ke? Tak yakin dia. Pergi sekolah agama ni, prasarana tak cukup bagi diri dia. Habis tu, saya lebih reda hantar anak saya sekolah sekular dibanding dengan sekolah agama. Tak yakin kita dengan Islam. Kita orang Islam pergi percaya pada sekular. Pelik kan? Orang Islam, orang kita tak yakin dengan Islam. Di kalangan kita ni tak yakin dengan politik Islam. Politik Islam dia tak yakin. Dia boleh sebut, Ustaz jangan cerita politik Ustaz. Politik suku, agama suku Ustaz. Dia boleh sebut demikian. Politik ni tak terkait dengan dosa pahala Ustaz. Oh, kita kata senang jadi orang politik. Kalau begitu jadi orang politik ni, dia boleh menipu orang. Dia boleh berjanji tak tunai janji. Begitu. Jadi orang politik ni, dia boleh buat apa saja. Dia tidak ada dosa pahala. Tak. Terlibat dengan politik ada dosa pahala. Ada syurga neraka. Kalau tak terlibat dengan politik, macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh merintah Madinah? Bila terlibat dengan politik? Bila dekat nak mati? Roh kita ni sampai di halqum ni, bila sampai di halqum je, tak boleh nak mengucap. Ramai tak boleh mengucap. Kenapa tak boleh mengucap? Bila roh sampai di halqum, ramai orang kita tak boleh mengucap. Kerana syaitan datang mengganggu dia. Syaitan datang ganggu. Syaitan sebut, anakku, ni jangan mati dalam Islam. Ni abah kamu. Menjadikan syaitan menjadi arwah ayah kita. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik dia cerita, bila seorang hamba Allah dia nak meninggal dunia, syaitan menyamar menjadi arwah ayah dia. Menyamar menjadi arwah ayah dia. Sebiji muka arwah ayah kita. Dia sebut, anakku, jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan abah. Abah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Yahudi. Abah mati dalam Yahudi. Sebab tu kan, kalau kita ajar orang dekat nak meninggal dunia mengucap, Imam Ahmad bin Hanbal kata apa dia? Kebanyakan orang, kalau dia dekat nak meninggal dunia, waktu mana dia nak meninggal dunia tu, kita ajar dia mengucap. Kebanyakan di kalangan mereka tu, kita sebut la ilaha illallah, dia diam saja. Ataupun dia geleng kepala. Sebenarnya dia bukan geleng kepala pada kami, katanya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia sedang geleng kepala pada syaitan yang berada sebelah dia. Kita pula, Rasulullah pesan, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ulang sebut
orang dekat nak mati di kalangan kamu, talqinkan dia dengan la ilaha illallah. Suruh dia sebut la ilaha illallah. Nak sebut. Rasulullah kata, man qala la ilaha illallah fi akhir umrihi dakhala al-jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir perjalanan hidup dia, dijamin tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak sebut la ilaha illallah ni senang ke susah? Susah. Satu kadang-kadang kita ajar orang mengucap la ilaha illallah, dia geleng kepala. Bila dia geleng kepala, jangan ingat dia geleng kepala pada kita. Sebenarnya dia sedang geleng kepala pada syaitan yang berada sebelah dia. Kita pula jangan pula sebut pula jahatnya dia ni. Nak mati pun geleng kepala lagi kita sebut. Orang ajar la ilaha illallah pun geleng kepala. Tak. Syaitan menyamar menjadi arwah ayah dia. Bila kita ajar lagi, sebut lagi la ilaha illallah, syaitan menyamar menjadi arwah ibu pula. Sebiji muka arwah ibu, goyang buah dada ni, tunjuk buah dada. Anakku, jangan mati dalam Islam, matilah bersama dengan Umi, mati bersama dengan Mama. Mama mati dalam Yahudi, Mama mati dalam Kristian. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Kristian. Bila sebut saja begitu, ramai di kalangan kita ni dia mengikut apa yang disebut oleh syaitan. Tapi saya nak sebut pada tuan-tuan, syaitan Tanjung Dawai ni tuan-tuan, syaitan di kawasan tuan-tuan ni, dia tak sebut mati dalam Yahudi, dia tak akan sebut mati dalam Kristian, dia tak akan sebut. Tuan-tuan tunggu sikit lagi dia akan sebut apa dia? Anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut. Anakku, matilah kalian dalam Islam nasionalis. Anakku, matilah kalian dalam Islam sekularis. Anakku, matilah kalian dalam Islam pragmatis. Kita pun dengar Islam juga ni, mati je lah. Anakku, matilah kamu dalam Islam Syiah. Kita kata, oh, ini betul juga ni, mati je lah. Ramai mana orang kita mati dalam keadaan demikian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan benar-benar seorang muslim. Kita tanya, habis tu nak buat macam mana ustaz nak suruh yakin dengan Islam ni? Mulut jangan tinggal. Pagi-pagi mulut kita baca doa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rasulullah suruh sebut 7 kali setiap pagi. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalian sentiasa ulang. Pagi-pagi je sebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita mati ni, tolong jaga ibadah. Tolong jaga ibadah. Yang pertama, jaga keyakinan. Yang kedua, tolong jaga ibadah. Ibadah apa yang kena jaga sangat dalam hidup kita? Jaga solat. Yang pertama, jaga solat. Jangan tinggal solat walaupun 1 rakaat. Jangan ada di kalangan kita yang tak jaga solat. Rajin dalam hidup jaga solat. Jaga solat. Yang pertama, jaga solat 5 waktu. Usia kita 40 tahun, jangan tinggal lagi solat berjemaah. Bila sampai usia 60 tahun, jangan tinggal lagi solat bangun tahajud malam. Umur 60 tahun, ayah-ayah jangan tak bangun lagi tahajud. Tiap-tiap malam bangun tahajud. 60 tahun, umur confirm mati dia panggil. Siapa yang sampai usia 60 tahun, jangan berangan-angan lagi dengan dunia. Jangan. Masa kita dah hampir untuk dihadapkan di hadapan Allah. Bila usia 60 tahun, Rasulullah sebut umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Benda yang kita kena jaga sangat apa dia? Jaga solat 5 waktu, solat berjemaah, kemudian solat yang disebut dengan solat tahajud malam. Kita tanya, solat tahajud ni untuk apa ustaz? Bila kita masuk dalam kubur kita berubah menjadi warna hijau yang cantik, tumbuh rumput-rumput yang bau wangian raihan. Bila bangun saja wangian raihan tu, kita sibuk tanya malaikat, ni bau daripada mana ni? Kenapa kubur ni berubah menjadi warna hijau yang cantik ni? Datang daripada mana? Mereka akan jawab apa dia? Ini datang daripada tahajud yang kamu bangun sewaktu mana kamu hidup dah. Tak akan menyesal ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Kalian jaga solat tahajud 60 tahun. Yang terbaik bangun tahajud, buat macam Rasulullah. Rasulullah dia bangun
dia tidur lepas isyak, dia bangun pukul 2 pagi, dia tidur balik pukul 3 pagi, kemudian dia bangun balik sembahyang subuh. Tu sembahyang tahajud yang terbaik. Kalau ayah boleh buat yang demikian, itu yang terbaik. Tapi saya tak berapa cadangkan orang Melayu kita. Orang Melayu kita ni kalau dia tidur lepas isyak, dia bangun tahajud, dia tidur balik, dia tak bangun-bangun dah. Itu yang menyebabkan saya tak berapa cadangkan yang tersebut. Saya cadangkan bangun dekat dengan subuh. Pukul 4.30 bangun. Bangun lah. Umur kita 60 tahun dah. Tak pergi pejabat dah pun. Lambat lagi nak masuk pejabat. Kena tunggu umur 93 tahun masuk pejabat balik. Lambat lagi nak masuk pejabat. Umur 60 tahun ni, dalam usia 60 tahun ni, kita diajar supaya apa dia? Jaga je, bersiap je untuk menghadap di depan Allah dalam hidup kita. Yang terbaik, yang kedua yang terbaik bangun tahajud ni apa dia? Dekat dengan subuh, bangun. Sembahyang, baca Quran, tak masuk subuh lagi baca Quran. Berebut saf yang pertama di masjid. Saf yang pertama di masjid. Dalam usia demikian. Kemudian lepas sembahyang subuh, kemudian kita qailulah kejap, kemudian kita rehat sekejap, kemudian kita teruskan kehidupan kita macam biasa. Nak sebutnya gambaran pada usia kita demikian. Yang pertama, jaga solat. Yang kedua, tolong alihkan harta benda yang kita ada daripada dunia untuk dialihkan ke akhirat Allah. Yang kedua, saya nak sebut pada ayah-ayah, ibu-ibu di Malaysia kita ni, antara amalan yang kalian kena buat bila kita sampai usia sebegitu, alihkan harta benda dunia kepada akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tertinggal, jangan kita mati di saat mana harta kita terkumpul di dunia, kita tak sempat nak bawa ke akhirat Allah. Rugi. Hidup ini bukan untuk orang, tetapi hidup ini untuk diri kita sendiri. Selamatkan diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Orang yang beriman, kamu jaga diri kamu. Jaga diri kamu. Lepas pada kamu jaga diri kamu, wa ahlikum, jaga keluarga kamu daripada apa dia? Nara, daripada api neraka Allah. Jaga diri kita ni apa dia? Alihkan terus harta yang kita cari ni. Jangan sampai terpegang di hujung umur kita, kemudian kita mati, tak sempat kita nak alih harta benda kita. Silap dalam hidup. Ini kesilapan yang besar yang sedang dialami oleh masyarakat Islam kita di bumi Malaysia kita. Orang kita sampai harta benda orang Islam yang tak boleh diagihkan di Malaysia kita ni sebanyak 90 bilion lagi. Beza dengan orang kafir. Manakala orang kafir, harta benda orang kafir ni yang disebut di Malaysia kita yang tidak diagih-agihkan lagi sebanyak 3 bilion saja. Harta benda orang Islam yang tidak diagih-agihkan sebanyak lebih kurang 90 bilion. Besar tu tuan-tuan. Kenapa? Tak sempat nak alih. Dia rasa panjang umur dia tak bagi. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni, bila usia tuan-tuan dah umur 60 tahun, tuan-tuan jangan berkendakkan lagi dengan dunia. Jangan berhajat lagi dengan dunia. Kerana kita tak sesuai dah dengan dunia. Umur kita 60 tahun, nak pakai baju macam anak-anak muda, tak sesuai dah. Nak makan makanan yang sedap-sedap, tak sesuai dah. Umur 60 tahun, mana boleh, kita tak boleh makan. Nak makan daging tak boleh, darah dah naik tinggi. Nak makan gula banyak, tak boleh, kencing manis. Nak makan udang, kerang, tak boleh juga. Gaut. Dalam hidup kita, yang boleh makan apa? Kulit roti je. Selam dalam air, kemam dalam mulut. Tanah banyak, kereta ada, rumah besar. Bila masuk dalam kubur, sempit je kita jadi. Kenapa? Kerana tak sempat nak buat amal ibadah. Amal ibadah apa dia? Alihkan harta kita untuk ke akhirat Allah. Macam mana nak alih harta kita ke akhirat Allah? Bahagi terus untuk anak-anak kita. Panggil anak-anak kita, ni bahagian kamu, ni bahagian kamu. Bahagi terus harta kita ni. Waktu mana kita hidup, sebelum kita masuk dalam kubur, dia berlari berebut harta benda kita. Jangan main-main berebut harta benda ni, tak kira siapa. Anak-anak kadang-kadang dalam harta benda ni kelabu mata terus. Jangan sampai kita mati, agih terus bahagian kamu yang ni, bahagian yang
yang ni. Bahagian aku sendiri. Kita sebut bahagian mak kamu, ni yang kita wakafkan untuk masjid, kita wakafkan untuk sekolah agama. Kita bagi terus untuk sekolah agama, bahagian-bahagian. Yang kita bagi itu bukan kita bagi pada masjid, bukan kita bagi pada sekolah agama, tapi yang kita bagi itu bagi untuk diri kita juga. Kena faham benda demikian. Tuan-tuan lalu tabung derma tadi kan, tabung derma lalu tadi, kebetulan dalam poket kita ada 2 keping. Sekeping RM1, sekeping lagi RM100. Agak-agak mana yang masuk? Yang RM1 yang kita masukkan. Yang RM1 itulah kita jumpa balik di akhirat nanti. Yang 100 kita kata kedai tom yam banyak lagi ni. Yang 100 jangan begitu. Hidup ni kena jadi sekedip lah sikit. Sekedip kita apa dia? Ubah terus daripada nilai yang dunia kepada nilai yang akhirat. Macam mana nilai yang akhirat? Bagi terus. Banyak kerja. Jadi YB ni Ustaz Hanif ni, cuba tanya dia, senang ke tak senang jadi YB? Tak senang. Susah. Tambah YB yang bawa Islam pula. Manakala nak sebutnya nak gambarkan bila bawa Islam susah, Allah saja yang tahu. Saya tengok dia tadi peluk dengan Ustaz Hanif benda tadi. Peluk dengan dia pun demam ni Ustaz, demam 3 hari dah demam, merah mata-mata. Nak sebutnya senang ke jadi? Tak senang. Kita lah kena tolong. Ambil harta benda kita ni, Ustaz banyakkan kerja agama yang Ustaz kena buat. Ni ambil ni sikit Ustaz, bahagian Ustaz. Nampak bagi pada dia, tapi sebenarnya kita bagi pada kita. Dalam hidup ni jangan ingat bila kita berbuat baik kita sedang berbuat baik pada orang. Itu satu benda yang, tapi sebenarnya kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Tuan-tuan kena letak dalam ni. Ya, sebab tu saya sendiri kan, kadang-kadang kalau saya fikir kan, kadang-kadang saya fikir orang jemput jauh datang, nak suruh datang Ustaz, nak datang ceramah Ustaz kat mana? Gua Mustang. Kat mana? Kat Baling. Nak jemput ni jauh-jauh. Kadang-kadang kita terfikir jauhnya nak pergi ni, tapi kita ingat bila kita pergi itu sebenarnya bukan kita pergi untuk orang tu, tidak, tapi kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Di akhirat nanti kita tak akan menyesal di hadapan Allah. Macam tuan-tuan senyum pada jiran-jiran kita kan. Kita kadang-kadang kita jumpa jiran kita, kita senyum je pada dia. Tiba-tiba jiran kita ludah. Kita senyum, dia ludah. Waktu tu kita rasa macam ni, rasa tersentak kan. Apa ni babak aku tak senyum dah balik. Tak. Teruskan senyum. Islam suruh teruskan senyum. Kita suruh ada dia. Saya bukan senyum pada kamu lah, saya senyum pada saya sendiri. Sebut saya sedang berbuat baik untuk diri saya. Saya bukan senyum untuk awak pun. Yang awak perasan tu kenapa? Nak sebutnya Islam ni diajar bila kita berbuat baik, kita bukan berbuat baik untuk orang, tetapi kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Bila tuan-tuan isap rokok, tuan-tuan niat ke susah orang ke? Tak, susah diri tuan-tuan sendiri. Ni marah ni orang isap rokok ni, kena juga ni sebenarnya. Tuan-tuan jangan ingat padan muka yang kena asap rokok aku ni sebenarnya. Jangan demikian. Kita kena sebut padan mukaku kerana aku buat zalim pada diri aku sendiri. Bila tuan-tuan tak pergi masjid, tuan-tuan tak boleh jawab. Tuan-tuan bila dengan azan Allahu Akbar dengan azan, kita tak pergi masjid, kita tak boleh sebut padan muka tu imam aku tak pergi. Tak boleh sebut demikian. Kena sebut apa dia? Padan mukaku kerana aku tak pergi. Hidup ni begitu. Hidup ni Allah ajar harta benda jangan disimpan untuk dunia. Yang kamu bertungkus lumus cari tu, bila dekat nak mati kamu alihkan terus harta benda kamu ke akhirat Allah. Bila kamu mati, saat mana kamu mati, kamu bawa semua harta benda kamu, rumah kamu, kereta kamu, harta benda kamu, simpanan kamu, segala benda tu kamu dah bawa ke akhirat Allah. Tu cara dalam hidup. Ramai mana di kalangan kita ni, bila orang tanya dia, simpan harta ni untuk apa? Dia jawab, untuk hari tua Ustaz. Dia jawab. Kita tanya balik, sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua Ustaz. Dia jawab, baru nak tua.
Kita tanya, siapa yang ajar simpanan untuk hari tua? Dia kata KWSP Ustaz dia sebut. KWSP kan, dia ajar pada kita simpanan untuk bekalan hari tua. Kita jawab, Rasulullah tak ajar demikian. Rasulullah ajar simpanan untuk bekalan ke syurga. Kita ni jangan, orang kita ni simpan hari tua, pencen balik kampung, buat rumah besar. Ni saya biasa buat contoh. Siap je rumah besar. Untuk apa rumah besar? Di saat mana dia sudah tua, anak-anak dia pun tak tinggal dengan dia, keluarga dia pun tak ada seorang pun yang nak hidup dengan dia. Rumah besar, siap je rumah besar, beli kereta besar. Tak puas hati lagi nak masuk rumah besar, kahwin isteri besar pula dia. Dah kahwin isteri besar, masuk seminggu je rumah tu, meninggal dunia terus. Meninggal dunia, dah kereta baru dapat pada isteri baru. Isteri baru pula habis je iddah, kahwin dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru ni round kawasan kubur kita. Kita pun tengok dalam kubur tu macam-macam je kereta ni kita semua. Dia round saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati. Bila dia horn tu rasa nak jadi hantu maklimah balik rumah dia rasa. Jangan jadi demikian, jangan menyesal. Hidup kita ni. Yang kedua, tolong alihkan harta untuk ke akhirat Allah. Derma, wakaf. Derma wakaf ni, kita derma wakaf infak harta benda kita ni, kita tak akan rugi dalam hidup kita. Kemudian dalam masa yang sama, dalam ibadah ni apa dia? Baca Quran. Baca Quran. Jangan ada seorang pun orang kawasan Merbuk, kawasan Tanjung Dawai ni tak boleh baca Quran. Semua di kalangan kita kena boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, tuan-tuan tak boleh baca Quran, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas tuan-tuan. Tak percaya, cuba try matilah. Nak tengok lepas ke tak lepas. Masuk dalam kubur je malaikat tanya terus. Quran boleh baca Quran? Tak boleh. Quran tak boleh. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh? WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Siapa yang tak boleh baca, datang jumpa dengan ustaz-ustaz di kawasan. Jumpa dengan ustaz-ustaz sekolah ni. Ustaz, tolong ajar saya ustaz. Saya tak nak saya mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid, saya tak boleh baca Quran. AJK Masjid pula jangan pula jawab, sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. Jangan jawab demikian. Semua di kalangan kita kena boleh baca Quran. Kalau tak boleh baca Quran, hafal Quran. Hafal sebelum mati ni 3 surah je kena hafal. 3 surah ni biar ada dalam dada kita. Surah apa dia? Yang pertama surah yang disebut dengan surah Al-Mulk. Surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hafal ayah-ayah, ibu-ibu. Surah Al-Mulk tak panjang pun, 30 ayat je. Habis surah Al-Mulk, dah tak mati lagi, dah ingat dah surah Al-Mulk. Sambung surah yang kedua. Surah yang kedua yang disebut dengan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi tak panjang pun, 110 ayat je. 110 ayat. Surah Al-Kahfi. Hafal surah Al-Kahfi. Dah ingat surah Al-Kahfi, panjang lagi umur kita. Sambung surah yang 3. Surah yang 3 yang disebut dengan surah Al-Baqarah. Jangan buat terkejut, jangan buat terkejut. Surah Al-Baqarah ni tak panjang pun, 286 ayat je. Surah Al-Baqarah hafal. Bila hafal 3 surah tu, menghadap depan Allah, yamin insya-Allah di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak sebutnya besar nilai. Jangan malas. Orang kita ni menghafal inna a'tayna inna anzalna. Ayat sama je. Semayang dengan orang rumah tu sampai waladdallin amin tu, orang rumah boleh anggap dah. Ni inna a'tayna, ni inna a'tayna. Kita pun baca inna a'tayna kal kautsar. Orang rumah kat belakang kata, kan dah kata. Ayat itulah dulu, kini dan selama-lamanya. Tak berubah-berubah dalam hidup kita. Ini nak sebutnya gambaran pada diri kita. Kalau tak boleh juga, baca tak boleh, hafal pun tak boleh. Orang tanya dia, kenapa tak boleh hafal? Saya benar ustaz. Kenapa benar? Makan semut banyak sangat dulu. Bukan semut je, dengan kengga-kengga pun saya makan. Memang benar sungguh lah dia. Tak boleh juga. Yang tak boleh baca
saya cabar dia, tolong salin balik Al-Quran. Salin balik Al-Quran. Sebelum mati ni, biar terbongkok-bongkok salin balik Al-Quran. Biar 30 juzuk Al-Quran disalin dalam sebuah kitab. Salin balik. Kerana apa dia? Nak suruh jawab depan Allah nanti. Dalam kubur nanti, boleh kita jawab, ya Allah, aku tak boleh baca, tapi aku salin, ya Allah. Al-Quran sebelum aku mati ni aku salin. Ni dilakukan oleh para alim ulama. Salin. Bila kita salin lama-lama boleh baca. Lama-lama boleh baca. Ini kelebihan orang yang tak boleh. Dalam kata yang kedua ni, tolong jaga ibadah. Dan yang akhir sekali, pada diri kita, tolong jaga akhlak. Tolong jaga akhlak sebelum kita menghadap depan Allah. Tanda kita ada akhlak, kita banyak taubat pada Allah. Tolong sentiasa bertaubat pada Allah. Sambungkan silaturahim. Jangan kelahi di kalangan kita. Jangan sampai kita mati di saat mana kita sedang memutuskan silaturahim. Jangan. Matilah saat mana kita menghadap depan Allah. Sambungan silaturahim ni berterusan di kalangan orang mukmin. Jangan sampai peringkat bila kita meninggal dunia, orang soleh sebut alhamdulillah mati juga dia. Jangan. Biar kita mati, saat mana kita mati, silaturahim kita ni ramai, sambungan kita ramai. Bila kita meninggal dunia, orang datang untuk solat jenazah kita. Itulah membuktikan kita ahli syurga Allah. Tengok ramai mana yang datang nak solat jenazah kita. Kalau ramai sungguh, confirm ahli syurga Allah. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia, waktu mana jenazah dia diusung, seramai mana yang datang menziarahi jenazah saat di waktu mana Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia. 2.3 juta orang datang sembahyang jenazah yang disebut Imam Ahmad bin Hanbal. Disebut lagi Amr bin Qais, waktu mana dia meninggal dunia, saat mana dia meninggal dunia, orang yang bukan Islam tengok orang ramai datang sembahyang jenazah dia, menyebabkan orang Yahudi dan Kristian masuk Islam seramai 30,000 orang. Kesan daripada bila dia meninggal dunia, datang orang-orang yang datang solat jenazah kita. Bila datang solat jenazah kita, orang sebut ni ahli syurga, yang menyebabkan orang datang kebaikan, dapat kebaikan daripada dia, yang di saat tersebutlah dia akan membawa kebaikan pada kita waktu mana kita menghadap depan Allah. Bila kita menyambung silaturahim. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan malam ini pertemuan yang penuh dengan kebaikan. Saya rasa panjang lah ni. Saya tengok tuan-tuan, ayah-ayah dah betul-betul dalam belakang 7 kali dah saya kira tadi. Jadi mudah-mudahan pukul 11 dah kita ni malam dah. Pada diri kita ni, saya pohon kemaafan kerana keterlewatan sampai tadi. Dan Allah jadikan pertemuan kita ni paling tidak membuka sikit ruang cara kita berfikir. Dan sekali lagi saya sebut tabung-tabung yang ada tu untuk pembangunan sekolah ini, untuk nak siapkan rumah warden, rumah guru di belakang nanti. Tuan-tuan pakak-pakak dah berebut di kalangan kita, ambil pahala-pahala pada diri kita untuk kita nak membangunkan tempat yang baik ini sendiri. Mudah-mudahan orang yang wakaf ataupun tuan guru Allah yarham sebelum daripada ni, yang meninggal dunia sebelum daripada kita ni, pahala-pahala ni sampai, dan kita pun tunggu dapat saham-saham pada diri kita ni. Berebut di kalangan kita lah, bagi masuk dalam tabung-tabung derma yang belegar di kalangan kita tersebut kan. Masuk semualah. Mana-mana yang lekat beg duit dia tu, ambil beg duit tu sumbat semua sekali dalam tu. Memudahkan sikit, nampak lekat-lekat sangat. Ada yang sebut, ustaz, saya terlupa nak bawa duit malam ni ustaz. Ya, saya faham. Duit-duit tak bawa, tapi cincin-cincin ada, jam-jam ada dan sebagainya, masukkan semua sekali. Handphone pun aku sekarang, masukkan handphone tu semua. Nak sebutnya, kita nak infak dan nak derma ni, banyak ruang yang kita boleh lakukan pada diri kita. Baki lagi, kita nak buat ke tak nak buat, itu sajalah. Terima kasih di atas jemputan bagi pihak sekolah ini, dan mudah-mudahan sekolah ini terus berkembang dan Allah jadikan kebaikan yang terusan, dan mudah-mudahan daripada sokongan tuan-tuan ini akan memberikan kebaikan yang bertambah di kalangan kita ni sendiri, insya-Allah. Tuan-tuan, sebelum kita berdoa ni, saya suka nak sebut kat luar nanti ada satu kitab yang saya karang. Kitab ni persiapan menjelang kematian. Kitab ni bagi saya penting sangatlah. Sebab dalam ni saya susun, bila kita nak mati, kita nak buat macam mana. Nak buat macam mana? Apa dia yang kita kena lakukan? Doa apa yang perlu kita baca? Dalam kitab ni lah saya susun. Yang kedua, kalau orang lain nak mati,
keluarga kita, adik-beradik kita nak meninggal dunia, kita nak buat macam mana? Tuan-tuan ikut je, follow je yang disusun ini. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 dalam kitab ni, ikut je. Saya bercita-cita besar dalam cita-cita saya dalam membawa dakwah ini ialah saya nak minta supaya orang kita kalau dia meninggal dunia di Malaysia kita ni, bila mati semua masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cita-cita saya yang saya nak sangat. Biar ayah-ayah, ibu-ibu, bila saat kita sampai menghadap depan Allah nanti, semua di kalangan kita masuk syurga Allah. Macam mana nak masuk syurga Allah ni? Saya susun balik dalam kitab ni lah. Dalam kitab ni ada satu doa pada muka surat 47. Doa ni doa yang diajar oleh Rasulullah pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok Abu Hurairah, Rasulullah sebut, Abu Hurairah, nak tak kalau aku ajar kamu satu doa? Kamu dekat nak meninggal dunia, kamu baca doa ni. Kamu tahu kamu ada penyakit ni baru mati, kamu baca doa ni. Kemudian bila kamu baca, selesai je kamu baca, kamu baring je, tiba-tiba mati kamu. Tempat kamu dalam syurga Allah, dan Allah haramkan jenazah kamu dihumban ke dalam neraka Allah. Lalu Abu Hurairah sebut, apa dia ya Rasulullah? Rasulullah pun ajar doa ni. Doa yang dia ni Rasulullah ajar, Abu Hurairah ajar pada sahabat-sahabat, sampai pada guru saya waktu mana belajar kat Mesir dahulu. Waktu saya belajar kat Mesir dahulu, guru saya disebut, doa ni aku dapat daripada guru-guru aku, disebut. Kemudian disebutlah nama guru-guru dia. Kemudian dia kata, aku nak baca juga pada kamu sebagaimana guru aku baca. Kemudian kamu ikut. Lepas pada kamu ikut, dia kata, aku akan sebut, aku ijazahkanlah doa ini pada kamu semua. Kamu jawab, kami terimalah doa ini. Lalu kami pun ikut guru kami baca tersebut. Kemudian hujung tu dia sebut, saya ijazahkan doa ini pada kami. Kami pun jawab, kami terimalah doa ini. Malam ni saya nak baca juga doa ini, dan saya nak ijazahkan pada tuan-tuan untuk tuan-tuan ikut amalkan doa ini. Mudah-mudahan sampailah kita pada Rasulullah, dan kita termasuk di kalangan ahli doa yang kita baca doa ini sendiri. Boleh ya? Tuan-tuan ikut je. Saya baca, tuan-tuan ikut. Hujung nanti saya sebut, saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir. Jemaah jawab, kami terimalah doa ini. Boleh ya? Lepas pada ni, ajar pada keluarga masing-masing pula doa ni, biar berkembang doa yang baik yang diajar oleh Rasulullah. Saya baca, tuan-tuan ikut. La ilaha illallah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa subhanallah rabbil ibad wal bilad walhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli halin. Allahu akbar kabiran kibriya rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu bikulli makanin. Allahumma in kunta amradtani litakbida ruhi fi awwali maradi hada faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'adta awliya'aka alladhina sabaqat lahum minkal husna. Amin ya rabbal alamin. Saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir pada malam ini. Jemaah sekalian yang terbaru, saya karang kitab ni yang ni. Bergembiralah, falyafrahu, maka bergembiralah kami. Daripada ayat Quranul Karim, hidup orang mukmin ni hendaklah sentiasa bergembira. Jangan kita berputus asa. Saya karang kitab ni, kitab motivasi. Sebelum daripada ni saya karang kitab ni ud'uni ni, kamu semua berdoalah padaku. Dalam kitab ni saya kumpulan doa-doa daripada setiap surah-surah yang panjang dalam Al-Quran. Saya keluarkan balik, tuan-tuan baca doa.
Doa waktu mana kita sakit nak baca apa dia. Doa supaya kita tak kena fitnah macam mana. Doa anak-anak yang malas macam mana. Ni semua Allah ajar pada kita macam mana cara kita nak doa. Saya karang kitab ni tuan-tuan kerana saya bangunkan sekolah tahfiz. Di belakang saya ni ada lebih kurang 6 buah sekolah tahfiz macam ni lah. Saya sedang bangunkan 6 buah ni dan 1 college saya sedang bangunkan. Saya ambil anak-anak yatim, orang miskin, saya tanggung mereka belajar. Pelajar-pelajar ada lebih kurang 1000 lebih pelajar. Satu saya bangunkan di Kelantan, saya bangunkan di Pahang, saya bangunkan juga di Shah Alam, kemudian saya bangunkan di Pulau Langkawi. Pulau Langkawi, satu lagi saya bangunkan di Selatan Thailand. Selatan Thailand tu anak-anak yatim piatu yang mereka ditembak mati, ayah mereka tersebut, saya ambil anak-anak tersebut. Asalnya 22 orang, sekarang ada lebih kurang 500 lebih pelajar tersebut yang sedang menghafal Quran. Dan tiap-tiap bulan saya hantar dalam kos mereka belajar tu dalam RM30,000, RM40,000 sebulan. Macam mana cara saya nak biayai mereka tersebut? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut menghasilkan madu. Madu tersebut mereka letak depan mereka letak di dataran kat luar sekolah tersebut. Mereka bangun tahajud malam-malam, pukul 2 pagi mereka sujud, doa-doa pada Allah. Dan kemudian madu tu mereka sujud selama 3 jam setiap pagi. Mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Saya gunakan demikian. Sebagaimana Ustaz Hanif OIB kita ni, dia berubat juga. Saya di antara orang yang terlibat dengan rawatan Islam juga. Orang tempat kita ni kuat sangat ilmu sihir. Bila orang kita kena sihir tu, tak ada cara di kalangan mereka. Ramai di kalangan kita ni kena sihir, pergi jumpa dengan polis, report pada polis, tuan saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga, katanya polis. Nak sebutnya sihir menyihir sekarang ni orang kita kuat. Ada tempat saya tu, saya buat di Shah Alam, tempat rawatan. Datang seorang perempuan, dia dalam keadaan yang lemah lesu, sakit yang amat sangat. Dia kata dia pergi jumpa dengan doktor, doktor kata tak ada penyakit apa-apa. Buat x-ray, buat MRI, semua tak ada penyakit. Tapi dia dalam keadaan sakit, tak bermaya dia. Baca ayat Quran, muntah-muntah, kita bagi minum air madu, muntah keluar cacing warna putih, 1 beg plastik merah tu. Muntah. Orang kita sihir di kalangan kita. Kuat di kalangan kita ni sihir menyihir. Saya gunakan madu. Madu tersebut tuan-tuan minum je, muntah keluar benda-benda tertentu. Ataupun saya pernah kena batu karang sekali, minum air madu tu keluar batu karang tersebut. Ni kelebihan yang Allah jadikan pada madu lah. Ada yang dia kena teruk, orang Kedah kita ni kena teruk kencing manis. Dia makan pil ni, saya masukkan madu dengan minyak zaitun dan habbatus sauda. Dia minum, dia makan 3 biji pagi, 3 biji malam. Dia buat amalan, dia kata alhamdulillah Ustaz, dalam lepas pada seminggu turun kadar gula dalam darah dia. Jadi 6 ataupun 7 daripada 28 bacaan kencing manis dia turun. Allah jadikan kelebihan dengan cara demikian. Saya gunakan yang ni semua untuk perubatan Islam ni. Semua ni untuk kegunaan dana sekolah saya lah. Saya sedang bangunkan sekolah tersebut. Sekolah-sekolah yang ada ni, saya memerlukan setiap bulan dalam lebih kurang 300,000 sebulan. Memerlukan untuk dana sekolah ni sendiri. Tapi alhamdulillah dah 10 tahun dah saya suasana yang saya lakukan demikian. Daripada infak-infak, daripada derma-derma yang orang yang soleh di kalangan kita ni, dan juga daripada kuliah-kuliah saya sebeginilah. Ada di kalangan kita yang bermurah hati, dia bagi infak dan bagi derma. Dan ada yang diambil je tajaan pamphlet ni. Ni pamphlet sekolah saya di Pulau Langkawi. Kalau tuan-tuan ada anak-anak yang nak kita biayai mereka, tapi dia berminat untuk menghafal Quran, kita tanggung mereka sepenuhnya. Untuk mereka belajar tersebut seorang 3,500 seorang. Dan kita tanggung mereka ni tajaan untuk pelajar ni lah. Tuan-tuan ambil je pamphlet ni, tuan-tuan pergi ke Mission Bank, mana-mana bank yang ada tu, tuan-tuan berdiri di depan Mission Bank tu, semayang sunat istiqarah dulu senang. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma, senang. Ni ada nombor akaun kat sini lah. Saya memerlukan sangatlah. Kalau tuan-tuan boleh, tuan-tuan tolonglah bagi sama pada sekolah ini. Kemudian yang lebih-lebih tersebut bagi pada saya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan untuk kerja-kerja amal yang kita lakukan ini sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina
warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami mendatangi dewan ini tadi ya Allah, kami datang dengan dosa-dosa yang banyak ya Allah. Saat itu hujan turun ya Allah, kami datang ya Allah, kami tadahkan tangan ini ya Allah, memohon keampunan dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Kamu basahkanlah hati kami ya Allah, sebagaimana kamu basahkan bumi ini ya Allah. Kamu jadikanlah hati kami dengan penuh cahaya agama kamu ya Allah. Saat mana kami bertamu dalam dewan ini ya Allah, ada di kalangan kami sedang menderita penyakit yang berpanjangan ya Allah, lalu kami tadahkan tangan sesama kami ini ya Allah, agar kamu pilihlah di kalangan kami ini ya Allah, untuk disembuhkan penyakit-penyakit yang diderita itu ya Allah, dengan sebab kehadirannya ke majlis ilmu ini ya Allah. Ada di kalangan kami sedang berhutang keliling pinggang dalam hidup ini ya Allah, kami tadahkan tangan sesama kami ini ya Allah, agar kamu ya Allah, kamu jadikanlah kelapangan pada hutang-hutang itu ya Allah, kemudahan untuk dibayar segala hutang piutang itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di kalangan kami sedang berantakan di rumah tangga mereka ini ya Allah, lalu kami pohon pada kamu ya Allah, kamu damaikanlah rumah tangga itu ya Allah, kamu jadikan rumah tangga itu penuh dengan ketenangan dan kebaikan ya Allah. Anak-anak kami ya Allah sedang menghadapi peperiksaan SPM ya Allah. Anak-anak kami ya Allah ia akan menghadapi peperiksaan di penghujung tahun ya Allah. Lapangkanlah dada mereka ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang saleh ya Allah. Ya Allah, kepada kamulah kami memohon ya Allah, pada kamu kami tadahkan tangan ini ya Allah, mengharapkan apa yang pernah diharapkan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang minta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan tiada bahasa ya Allah untuk kami gambarkan pada kamu betapa banyaknya dosa-dosa kami ini ya Allah. Kami tidak mampu untuk mengukir dengan lafaz ini ya Allah, kecuali kamulah ya Allah. Ampunkanlah dosa kami itu ya Allah. Ya Allah, janganlah kerana dosa ini pula ya Allah menjadikan kesukaran perjalanan hidup ini ya Allah. Banyaknya kesilapan yang kami lakukan ya Allah, tiada mampu untuk kami lafazkan pada kamu saat ini ya Allah, kecuali kamu ampunkanlah dosa ini ya Allah. Ya Allah, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjis badan kami itu ya Allah. Saat mana dikapankan jenazah kami nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami ya Allah, lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Saat mana kami diusung nanti ya Allah, kamu gerakkanlah anak kami yang paling soleh ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah. Anak kami juga yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah. Kamu jadikanlah ya Allah kerahmatan kamu dan kemudahan kamu ya Allah, agar kami diringankan saat himpitan kubur itu ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kubur kami di saat itu ya Allah. Jadikanlah kubur kami di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam pertama kami di barzah nanti ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami ya Allah, yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini di Illiyin ya Allah. Saat sebegini ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami berguling-guling di atas belakangnya dahulu ya Allah. Rindu saat kami mengucup dahi arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami mengaminkan doa arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat kami bangun di penghujung malam ya Allah, kelihatan arwah ayah kami menangis teresak-esak di atas tikar sejadah itu ya Allah. Rindu ya Allah saat kami mengadu cerita-cerita pengajian kami pada arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat mana kami bercerita tentang keluargaan kami ya Allah. Rindu ya Allah
Kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami pada mereka yang telah meninggal dunia itu, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka saat ini, ya Allah, di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur mereka di antara kawah pada kawah-kawah neraka, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah membentak-bentak kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah memalingkan wajah kami, ya Allah, saat mana nama kami dipanggil dan dipanggil oleh ibu kami, ya Allah. Kami pernah, ya Allah, melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya saat itu, ya Allah. Ampunkanlah kesilapan kami itu, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Ya Allah, kami tahu ibu kami menyayangi kami, ya Allah. Dalam kegelapan malam itu, ya Allah, ibu kami seringkali memeluk kami dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Saat lena panjang kami, ya Allah, terasa dicium kami di pipi kanan dan kiri kami, ya Allah. Saat mana kami demam, ya Allah, ibu kami turut demam sama demamnya kami, ya Allah. Saat mana kami membesar, ya Allah, ibu kami berhutang keliling pinggang, ya Allah, untuk membesarkan kami, ya Allah. Saat mana kami melangsungkan perkahwinan, ya Allah, ibu kami tersenyum indah, ya Allah, dalam keadaan ia terluka dengan kehilangan kami dalam kekeluargaannya, ya Allah. Saat gurau senda kami dalam kekeluargaan kami, ya Allah, ibu kami diam saja di perkampungan itu, ya Allah, menunggu kepulangan kami, ya Allah. Kerinduan pada anak-anaknya, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Ampunkanlah kesilapan itu, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami penuh dengan kejahilan saat itu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa ini kah pula, ya Allah, yang menyebabkan hati kami menjadi keras, ya Allah. Kerana dosa-dosa ini kah pula, ya Allah, yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa ini kah pula, ya Allah, yang menyebabkan kami hilang khusyuk dalam solat pada kamu, ya Allah. Kerana dosa-dosa ini kah pula, ya Allah, kami hilang hormat menghormati sesama kami ini, ya Allah. Kerana dosa-dosa ini kah pula, ya Allah, yang menyebabkan hidup kami seringkali diuji dan diuji di sisi kamu, ya Allah. Kerana dosa-dosa ini kah pula, ya Allah, yang menyebabkan doa kami tidak didengari lagi di sisi kamu, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini, ya Allah, sejahat mana pun kami ini, ya Allah, sekeji mana pun kami ini, ya Allah, sejijik mana pun kami dengan dosa-dosa ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Ada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini, ya Allah, kecuali kepada kamulah yang maha mendengar doa dan rintihan hamba-hambamu ini, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabballahu minkum. Kita masih lagi meneruskan program membagi makanan. Tiap-tiap hari kita bagi makanan kepada orang-orang yang susah di Shah Alam ini, terutamanya. Kita bungkus dalam 250 bungkusan setiap hari. Masih lagi berjalan sampai hari ini. Hari ini pun kita sampaikan lagi. Kemudian kita sampaikan sumbangan dalam bentuk bungkusan, dalam bentuk kita bagi pada frontliner, kita bagi pada orang susah, bagi pada orang masyarakat yang terjejas dengan kehidupan bila berlaku COVID ini sendiri. Jadi kalau tuan-tuan nak kepada turut serta memberi sumbangan ini, tuan-tuan boleh terus kepada akaun Matan Center tersebut, insyaAllah. Di sana ada nombor akaun, tuan-tuan boleh terus ke nombor akaun Matan Center, ataupun di ruangan komen tu ada,
Tuan-tuan boleh jawab dekat situ insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah berkati amalan kita. Tuan-tuan, yang seterusnya, kalau siapa yang nak kepada buku kitab ni, kitab Lamanlah Keluargamu ke Syurga. Ni, Lamanlah Keluargamu ke Syurga. Macam mana nak bawa keluarga kita ke syurga? Tuan-tuan boleh jadikan buku ni sebagai panduan untuk membentuk keluarga kita macam mana nak bentuk keluarga. Ataupun bila sahabat-sahabat kita nak kahwin ni, musim-musim kahwin ni, bagi hadiah buku ni insya-Allah. Pergi balut elok-elok, letak ribbon besar-besar sikit dalam kotak yang tebal sikit, misal contoh. Kitab ni pun ganjaran dia banyak dalam kitab ni. Tuan-tuan boleh jadikan yang nak kahwin tu, yang nak bagi hadiah pada mereka. Mudah-mudahan keluarga-keluarga mereka kahwin untuk bawa keluarga dia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dapatkan di talian 019 577 6306. 577 6306. Dia ada nombor talian tu, tuan-tuan boleh WhatsApp di talian 019 577 6306. Mudah-mudahan demikian ya. خذوا معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة